Pelajaran 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke channel YouTube saya, Zahid Syekh, channel pendidikan anda. Jadi jangan lupa untuk subscribe, tekan button loceng untuk dapatkan update di channel ini dan like video-video yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Zahid bin Zulkifli, Guru Cemerlang Pendidikan Islam, dalam perkongsian tentang pelajaran 10 yang bertajuk Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Jom. Baiklah, diminta kepada semua pelajar untuk membuka buku teks atau buku teks digital muka surat 68. Hari ini insya-Allah kita akan belajar tentang dua nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas Al-Muntaqim dan Maha Perkasa Al-Jabbar. Okay, baik, kita tengok pada nama Allah yang pertama, iaitu Al-Muntaqim. Maksud Al-Muntaqim iaitu nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Dalil nakli nama Allah Al-Muntaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Zuhruf ayat 41. Maksudnya, maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyiksa mereka. Baik, kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muntaqim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pembalasan dengan sesaan neraka terhadap siapa? Terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat ke-22 yang bermaksud, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa. Kefahaman yang kedua, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Duhan, iaitu kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau panjang sehingga debu seperti asap menutupi mereka kerana mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Duhan ayat 16, maksudnya, dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan pukulan yang besar. Sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya. Kefahaman yang ketiga tentang nama Allah Al-Muntaqim, Allah Maha Pembalas, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 47 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutus sebelummu, wahai Muhammad, para rasul kepada kaum masing-masing, lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyeksa orang yang melakukan kesalahan, yakni mengingkarinya, dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. Seterusnya kita lihat kepada muka surat 71 buku teks. Nama Allah yang kedua, iaitu Al-Jabbar. Apakah maksud Al-Jabbar? Al-Jabbar bermaksud nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa secara mutlak
untuk melakukan segala kehendaknya. Dalil nakli nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 23 yang bermaksud, Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Okay. Ya, jika kita lihat kepada alam kita ini, alam yang indah ini, keindahan alam merupakan salah satu bukti kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pada muka surat 72 buku teks, kita tengok kepada kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk ciptaannya berada dalam pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang maksud, Akulah yang maha perkasa. Di manakah orang-orang yang berkuasa? Di manakah orang-orang yang sombong di dunia dahulu? Riwayat Ibnu Majah. Kefahaman yang kedua mengenai nama Allah Al-Jabbar, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipersoalkan perbuatannya, af'alnya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengandungi hikmah yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23. Maksudnya, Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang Dia lakukan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sedang merekalah yang akan ditanya kelak. Kefahaman yang ketiga tentang nama Allah Al-Jabbar, iaitu manusia, yakni kita, wajib bersifat merendah diri kerana Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan makhluknya yang bersikap takbur dan bongkak ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Okay, baik, kita tengok pada spektrum ilmu. Ada sebuah hadis, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud syurga dan neraka berdialog. Syurga berkata, akan masuk ke dalamku orang-orang lemah dan para miskin. Neraka pula berkata, akan masuk ke dalamku orang-orang bengis dan sombong. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka, Engkau siksaanku, aku membalas denganmu sesiapa yang aku mahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada syurga, Engkaulah rahmatku, aku mengasihi denganmu sesiapa yang aku mahu. Riwayat At-Tirmizi.